Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi kita dapat bertemu untuk kuliah maghrib. Rasanya inilah kuliah pertama kita selepas daripada perintah kawalan pergerakan. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat sambung pengajian berkitab kita ini menggunakan kitab Hidayatus Sibyan karangan Syekh Tuan Husin Kedah rahimahullah ta'ala. Jadi malam ni kita lihat dan kita sambung pada muka surat 21, muka surat 21 pada tajuk sujud sahwi. Surat 21, fasal kat tengah-tengah tu. Faslun, bermula sunat sujud sahwi itu atas 5 sebab. Malam ni insya-Allah kita akan sambung perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud dia ada 4. Pertama, sujud dalam semayang. Yang kita sujud dalam semayang tu, setiap rakaat ada 2 kali sujud. Yang kedua, nama dia sujud tilawah. Apabila kita baca ayat-ayat sajdah, yang dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 14 tempat semua dalam Quran tolak surah Sad. Surah Sad tak termasuk dalam sujud sajdah dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kita baca ada 14 tempat semua. Dalam Quran biasanya ditanda dengan lambang menara. Jadi bila kita jumpa yang 14 tu tadi, di dalam Quran ada 15 semua. Surah Sad tu pun dia ada juga, tapi surah Sad tu dalam mazhab kita bukan sujud sajdah. Dalam mazhab Hanafi dia sujud sajdah. Bila jumpa salah satu, bila kita baca salah satu daripada 14 ayat tadi, sunat kita sujud tilawah ataupun sujud sajdah. Yang ketiga, nama dia sujud syukur. Jadi sujud tilawah tadi dia boleh masuk dalam semayang dan boleh dilakukan di luar semayang. Yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur ini tak boleh buat dalam semayang, hanya boleh dilakukan di luar semayang saja. Bila dapat nikmat atau tertolak bala, maka kita pun sujud syukur. Jadi sujud syukur ni hanya berada di luar semayang saja, tak ada dalam semayang. Dan yang keempatnya, sujud sahwi. Yang kita nak belajar malam ni, sujud ini hanya ada di dalam sembahyang saja.
Luar semayang tak ada sujud sahwi. Lepas semayang Allahu Akbar, kita pun sujud. Lepas tu orang tanya, sujud apa ni? Saya sujud sahwi. Mana ada sujud sahwi di luar semayang? Sujud sahwi hanya ada dalam semayang. Jadi dalam Islam, sujud ni ada 4 ni saja. Sujud semayang, sujud tilawah, sujud syukur, dan juga sujud sahwi. Selain daripada 4 ini, saja-saja kita nak sujud, tak boleh. Apatah lagi kalau kita sujud itu kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kepada pokok, sujud kepada tiang, sujud kepada matahari. Wa imma kita sujud kepada guru kita sendiri pun tak boleh. Tak boleh sujud kepada makhluk, haram hukum, dan boleh jadi murtad. Kerana itu ada seorang sahabat Nabi, dia pergi ke Syam. Syam ni Syria sekarang lah. Masa itu Syria dikuasai oleh Byzantium, orang Kristian. Maka adat mereka, bila mereka berjumpa dengan pemimpin mereka dan padri-padri mereka, mereka sujud. Jadi bila sahabat ni, saya tak ingat nama apa sahabat ni, bila dia balik, dan bila dia balik, dia cuba nak praktikkan adat kebiasaan orang-orang Syria ni, yang masa tu dikuasai oleh orang Kristian, Pop dan sebagainya. Dia nak cuba praktikkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dia jumpa Rasulullah, apa dia buat? Dia sujud pada Rasulullah. Lalu Nabi kata, jangan sujud, bangun-bangun, jangan sujud. Kalau aku boleh perintahkan seseorang untuk sujud kepada makhluk yang lain, kalaulah boleh, aku suruh manusia sujud pada manusia yang lain. Nescaya aku suruh seorang isteri itu sujud kepada suaminya. Itu je hak boleh sujud dia. Kalau boleh suruh. Tapi tak boleh sujud juga. Kalaulah boleh aku suruh manusia sujud pada manusia lain, aku akan suruh isteri itu sujud pada suaminya, kerana besarnya hak suami terhadap isteri. Macam tu Kalau tak taat kepada suami, tak boleh masuk syurga seorang isteri. Bahkan kalau Rasulullah ada kuasa nak suruh orang sujud, Rasulullah suruh isteri itu sujud pada suami. Tapi Rasulullah sendiri pun tidak ada kuasa untuk suruh manusia sujud pada manusia yang lain. Jadi tak boleh juga. Jadi sujud pada makhluk tak boleh, hanya pada Allah. Dan boleh sujudnya pun hanya 4 tempat ini saja. Tak masuk lagi bab ni. Timbul persoalan. Ada satu kaedah semayang hajat yang diajarkan, biasa diajar selepas daripada semayang hajat 2 rakaat, bagi salam, lepas bagi salam tu sujud balik. Jadi ulama kritik, ulama mazhab Syafi'i ni kritik kaedah semayang hajat macam tu. Sebab apa? Sebab sujud itu sujud apa? Tak termasuk salah satu daripada 4 ni. Bukan dia sujud semayang kerana dia dah habis bagi salam lah. Bukan dia sujud syukur kerana belum dapat nikmat dan sebagainya. Bukan dia sujud tilawah kerana tak baca ayat Quran, tak baca ayat sajadah. Dan dia bukan juga sujud sahwi kerana dah lepas semayang. Jadi sujud apa tu? Jadi yang macam tu elok kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab benda itu menjadi pertikaian di kalangan ulama. Okey, kita semayang hajat macam biasa je lah, 2 rakaat. Habis semayang hajat 2 rakaat tu, kita pun minta doa ke Allah Ta'ala. Itu tanpa ada khilaf. Jadi sahwi dalam bahasa bermaksud lupa. Sahwi bahasa Arab, sawi bahasa Melayu. Awak makan hari-hari itu sahwi. Sahwi bahasa Arab. Apa makna sahwi? Lupa. Kenapa sujud ini dipanggil sujud sahwi? Kerana kebiasaannya sujud ini dilakukan ketika lupa. Kebiasaan, bukan semua sekali, kebiasaan. Kadang-kadang tak lupa pun kita boleh buat sujud sahwi. Dari segi istilah, sujud sahwi bermaksud
Sahwi di sini bermaksud tiap-tiap kecacatan yang berlaku di dalam sembahyang. Apa saja kecacatan yang berlaku dalam sembahyang dipanggil sahwun, lupa. Jadi kecacatan-kecacatan yang berlaku dalam sembahyang, maka ada 5 sebab ini boleh kita sujud sahwi. Kalau tak ada 5 sebab ini, kita sujud batal sembahyang kita. Sebab apa? Sebab tidak ada sebab yang membolehkan kita sujud sahwi, kita sujud sahwi. Jadi dia tak boleh kalau tak ada sebab kita sujud. Jadi batal sembahyang kerana seolah-olah kita menambah rukun. Jadi sebabnya ada 5 semua. Apabila berlaku salah satu daripada 5 ini, maka sunatlah kita sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu apa? Tulis kat tepi tu, catat. Hukum sujud sahwi adalah sunat. Hukum sujud sahwi adalah sunat. Catat tepi tu. Sebab nanti tak timbul keliru, saya kena sujud sahwi ke tak? Kalau tak sujud sahwi, sah ke tak sembahyang? Jadi bila kita dah faham sujud sahwi itu sunat, bermakna benda sunat ni buat pun dapat pahala, tak buat pun tidak membatalkan sembahyang. Jadi macam tu, sujud sahwi itu hukum dia sunat. Kalau tak buat pun tak batal sembahyang. Cuma kalau kita buat dapat pahala. Itu saja. Jadi lepas ni jangan keliru. Wajib buat tak? Wajib buat sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi yang wajib dibuat, kerana hukumnya adalah sunnah. Pertama daripada 5 perkara yang menjadi sebab bagi sunat sujud sahwi ialah sebab meninggalkan salah satu daripada segala sunat ab'ad yang 8 dengan sengaja atau dengan lupa. Sebab yang pertama, sebab kita tinggal, mana kita tak buat. Tinggal tu mana tak buat. Sunat ab'ad yang 8, sama ada kita tak buat tadi tu dengan sengaja, memang sengaja kita tak nak buat, ataupun kita lupa. Sebab itu pada awal permulaan tadi saya sebut sujud sahwi ni, kenapa dipanggil sujud sahwi? Kerana kebiasaannya dilakukan pada ketika lupa. Tapi sengaja pun boleh sujud sahwi. Sebab itu dia tulis di sini dengan sengaja atau dengan lupa. Kita ambil satu contoh daripada sunat ab'ad yang 8, iaitu kunut ataupun tahiyat awal. Dalam mazhab Syafi'i, tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Sekarang ni seorang ni dia sembahyang, dia sengaja tak nak buat tahiyat awal, maka sembahyang dia sah, sebab hukumnya adalah sunat ab'ad. Tetapi di hujungnya dia nak cover balik pahala dia tinggalkan tahiyat awal tadi, dia sujud 2 kali sujud sahwi, dia dapat balik pahala sujud apa benda tahiyat awal yang dia tinggalkan secara sengaja. Tapi tak samalah dengan pahala yang asal, tapi dapat cover tadi. Itu maksudnya dengan sengaja. Ataupun dia sengaja tak nak baca kunut. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kunut ni adalah sunnah ab'ad. Jadi bila dia tak baca kunut tadi, bermakna dia meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad. Memang dia tak nak baca, tapi di hujungnya dia sujud 2 kali sujud sahwi, maka dia dapat balik pahala kunut yang dia tinggalkan tadi dengan sengaja. Ini kes sengaja. Kalau terlupa, dia terlupa baca tahiyat awal, dia terlupa baca kunut, maka yang itu pun sunat sujud sahwi. Jadi sama ada terlupa ataupun sengaja, dua-dua sunat sujud sahwi. Jadi untuk dapatkan balik pahala yang kita tinggalkan, sunat ab'ad ada 8. Ingat ke sunat ab'ad ada 8? Ingat? Tak ingat? Ni Al-Hafiz ingat sunat ab'ad ada 8? Ini kena ingat ni. Dalam semayang kita sunat ab'ad ada 8 je. Tolak sunat ab'ad 8, semua sunat hayat. Yang sunat lah. Apa sunat ab'ad yang 8? Pertama, baca tahiyat awal. Yang kedua, selawat ke atas Nabi SAW lepas tahiyat awal. Ini kena hafal tu dalam kepala ni.
Esok keluar besok-besok nak jadi imam ni, hafiz hafal Quran ni. Jadi benda-benda fardu ain ni kena duduk dalam kepala. Yang kedua apa benda? Selawat kata Nabi SAW lepas tahiyat awal. Yang ketiga, selawat kata keluarga Nabi selepas tahiyat akhir. Lepas tahiyat akhir itu wa ala ali Muhammad itu sunnah ab'ad. Yang keempat, duduk untuk tahiyat awal. Yang kelima, qunut pada subuh dan nisfu yang kedua, separuh yang kedua Ramadan, malam 16 sampai ke bawah. Yang keenam, selawat ke atas Nabi SAW lepas qunut. Yang ketujuh, selawat ke atas keluarga Nabi SAW lepas qunut. Selawat ke atas Nabi sunnah ba'd. Allahumma salli ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alihi itu pun sunnah ba'd juga. 7. Dan yang ke-8, berdiri untuk baca qunut tadi. Itu 8. Kalau tinggal salah satu daripada 8 itu, sengaja terlupa, sunat sujud sahwi. Boleh, kena hafal lah, khususnya pelajar-pelajar tahfiz. Dan yang tak tahfiz pun kena hafal juga, pasal kita semua semayang kan, akan dah terlupa dalam semayang, aduh tak ingat pula, balik rumah buka kitab je. Macam mana nak buka kitab je tengah duduk semayang? Jadi benda-benda macam ni mesti kena kita letak dalam kepala lah kan, benda-benda asas fardu ain. Jadi salah satu daripada 8 ini mengikut mazhab kita Imam Syafi'i lah. Okey, sebab yang pertama jelas. Jadi kalau berlaku kita tak buat salah satu daripada 8 ni, sunatlah sujud sahwi, sunat untuk dapatkan pahala. Yang keduanya, kedua daripada 5 perkara, sebab syak ia pada meninggal akan dia dan berkekalan ia atas syaknya. Sebab kedua, iaitu dia syak ragu-ragu, dia buat ke tak buat yang 8 tadi, dan berterusan syak tu tadi, tak ada hilang. Contoh macam ni, tengah dia semayang, dia masuk rakaat ketiga, dia syak ragu-ragu 50-50, dia panggil syak ni 50-50. Buat ke tak buat sujud apa benda tahiyat awal tadi? Buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Itu dipanggil apa tadi? Saya sebut kuat sikit. Panggil syak. Buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Itu dipanggil syak. Berterusan syak itu tadi sampailah habis, sampailah tahiyat akhir, tak hilang. Buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Kalau dia mula-mula dia syak, buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Sebelum dia nak bagi salam, dia teringat, oh dah buat. Itu lain, tak sujud sahwi, tak sunat sujud sahwi. Ini memang 50-50 sampai ke akhir, sampai innaka hamidum majid, duk main 50-50 lagi, tak ingat, tak datang lagi ingatannya, tak datang. Dah buat ke belum? Buat ke belum? Duk masih lagi syak. Istilah yang tepatnya syak, tapi orang Melayu kita panggil juga was-was. Was-was tu bukan, dia istilah tepatnya adalah syak. Jadi buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Sampailah dekat habis nak semayang, maka orang yang macam ni sunat sujud sahwi. Dia panggil ragu-ragu. Jadi dia ragu-ragu pada salah satu daripada 8 tadi, 8 sunat abang tadi, dia buat ke dia tak buat? Ataupun dia ragu-ragu kunut. Dia dah duduk tahiyat akhir tu, dia ragu-ragu, baca ke tak kunut tadi? Baca ke tak? Baca ke tak? Sampai habis semayang, sampai dekat nak habis semayang lah, memang tak datang ingatan dia tak datang. Buat ke tak? Buat ke tak? Buat macam tu. Maka bila berlaku macam tu tadi, dekat nak habis semayang tadi, dia masih belum lagi datang ingatan dia tadi, maka sunat sujud sahwi sebelum dia bagi salam. Okey, selesai. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sunat sujud sahwi sebab berlaku apa? Yang ketiga,
sebab mengerja ia akan barang yang membatal ia akan sembahyang dengan sengajanya, dan tiada membatalkan sembahyang sebab mengerja ia akan barang yang membatal ia akan sembahyang dengan sengajanya, dan tiada membatal ia dengan lupanya, padahal mengerja ia akan dia dengan lupa. Tu ayat tu berbelit-belit sikit. Sebab yang ketiga, sebab dia buat satu benda yang batal semayang kalau buat dengan sengaja. Tetapi kalau dia buat dengan terlupa, tak batal. Apa benda dalam semayang yang kita buat, kalau kita buat secara sengaja, batal. Tapi kalau kita buat secara terlupa, tak batal. Apa benda? Ha? Jadi sebab yang ketiga ni, sebab dia buat satu benda secara terlupa. Benda yang dia buat tadi tu, kalau dia buat dengan sengaja, batal sembahyang. Tapi dia buat tu dengan terlupa, tak batal lah sembahyang, tapi sunat sesawi. Apa benda tu? Dia buat bagi contoh tu. Seperti berkata-kata yang sedikit. Itu misal ataupun contoh yang pertama. Bercakap sedikit dalam semayang ni, kalau sengaja, batal semayang. Kalau terlupa, tak batal semayang. Kalau banyak, sengaja ke tak sengaja, batal. Bercakap sedikit, sikit bercakap. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bercakap sedikit, kalau terlupa, tak batal semayang. Kalau sengaja, batal semayang. Berapa kadar sedikit? Ulama kata 6 patah perkataan. 6 patah perkataan. Tulis situ, kat situ sedikit maksudnya 6 patah perkataan. Misalnya macam ni. Dia ni tengah semayang. Isteri dia tak tahu dia tengah semayang. Isteri dia pun tanya, abang dah makan nasi? Dia pun jawab dah. Dia tengah semayang tu, dia pun jawab dah. Dah tadi tu dia jawab tadi dengan terlupa, dengan tak sengaja. Tapi berapa patah perkataan tu? Dah satu kan? Batal tak semayang dia? Tak batal. Tapi di hujungnya tadi sunat dia sujud sawi. Sunat dia sujud sawi untuk dapat pahala lebih. Sebab semayang dia dah cacat tadi. Ataupun bini dia tanya, abang makan nasi apa tadi? Nasi biryani gam Johor. Berapa patah tu cik kira? Nasi biryani 2, gam Johor berapa? 4. Batal tak semayang dia? Tak batal. Tapi kalau dengan sengaja, orang ketuk, Assalamualaikum, dia pun jawab, dia tengah semayang. Orang ketuk pintu, dia sedar dia tengah semayang ni. Orang ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nak bagi duit ni? Waalaikumsalam, dia menjawab. Pasal bagi duit kan? Kalau tak bagi duit, dia senyap je. Assalamualaikum, Assalamualaikum, nak bagi duit ni? Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam berapa patah? Waalaikum 1, Assalam 1, 2. Jadi, kalau dia tak sengaja, tak batal semayang. Tetapi oleh kerana dia sengaja, walaupun sedikit, apa hukum dia? Batal semayang. Dia kena semayang semula. Allah Akbar. Tuan-tuan jangan duduk jawab salam kalau orang bagi salam. Assalamualaikum. Ya dululah, kita tengah semayang. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada panggilan yang lebih besar daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula kita nak jawab. Mak kita panggil sekalipun kita tak boleh jawab kalau semayang fardu. Sebab apa? Mak kita panggil fardu. Jawab panggilan mak tu wajib. Semayang pun fardu juga, wajib juga. Sekarang ni dia dua-dua wajib. Jawab mak wajib, semayang pun wajib. Tapi jawab mak ni, ini hak makhluk. Semayang ni hak Allah SWT. Maka dia besar hak Allah Ta'ala lagi. Tak boleh jawab. Tapi kalau tengah semayang sunat, kalau mak kita panggil, kan? Contoh dia panggil, Hafiz,
Hafiz, dia kata. Mak dia panggil. Jadi dia kena berhenti semayang. Ya mak, kena jawab. Pasal apa? Semayang tu sunat. Jawab panggilan mak itu adalah wajib. Yang main-main dengan mak. Siapa nak bahagia dunia akhirat mesti kena taat ke mak. 3 orang dalam dunia ni kena taat betul-betul. Kalau tidak Allah Ta'ala balas ke atas dunia lagi. Pertama, mak kita. Yang kedua, ayah kita. Yang ketiga, guru kita. Mak ayah tahu dah. Guru pun kena taat juga. Walaupun guru tu ajar alif bata je kat kita. Ajar muqaddam je kat kita. Tambah-tambah lagi hak guru tahfiz kat sini. Tambah-tambah lagi hak mengajar kita semua. Ustaz-ustaz dan sebagainya. Kena hormat. Satu dulu-dulu ada seorang ulama nama dia Syekh Abdullah Sayyid Abdullah Asy-Syatiri. Pengarang kitab banyaklah, Yaqutun Nafis dan sebagainya. Dia ada seorang anak murid. Anak murid dia ni hebat. Dia boleh menghafal kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab Tuhfah ni kitab yang paling induk dalam mazhab Syafi'i. Dia ada 2 geng, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Itu kitab nombor 1 dalam mazhab Syafi'i, 2 kitab ni. Dia boleh hafal salah satu kitab ni, Tuhfatul Muhtaj, dalam kepala dia hafal. Tapi bila dia dah bijak sangat, dia sampai tak hormat dah kat guru dia. Dia start tak hormat tu sampai dia panggil nama untuk guru dia tu tak panggil ustaz, tak panggil syekh dah. Panggil nama dah. Guru dia nama Abdullah Asy-Syatiri. Dia panggil, Ya Abdullah. Panggil Abdullah. Jangan panggil nama untuk guru kita dengan nama dia. Tak boleh. Jadi dia start panggil, Abdullah, Abdullah. Ini tak boleh tuan-tuan. Walaupun kita alim macam mana pun, kita kena hormat walaupun dia tak alim pada macam kita. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala balas, tunjukkan kat dunia. Orang yang alim tadi akhirnya hujung usia dia jadi tukang apa benda ke arang. Proses arang. Penuh berlumuran dengan arang. Hari siang, malam, pagi, petang gitu. Puncanya apa? Puncanya bijak tapi tidak menghormati guru. Sama juga mak pun tak boleh. Nabi SAW sebut tidak ada dosa yang Allah Ta'ala segerakan balasannya di dunia melainkan dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa. Biasanya Allah Ta'ala balas dunia. Nampak kat dunia lah. Tak tunggu akhirat. Derhaka kat mak, tengok kat tua-tua hujung-hujung, kerja penat-penat tapi duit tak ada. Kerja penat-penat tak boleh nak buat apa kan? Susah hidup, sengsara dan sebagainya. Sebab apa? Derhaka kat mak ayah. Tak boleh. 3 orang ni penting dalam hidup. Dan mak ayah yang bagi makan minum kat kita, maknanya makanan jasmani, dan guru bagi makanan rohani kat kita. Jadi tubuh kita ni terdiri daripada jasmani dan rohani. Tu baik. Balik kepada sini. Nasihat sikit. Jadi maknanya berkata-kata yang sedikit. Itu kalau sengaja batal, kalau tak sengaja dia tak batal. Jadi wajib tadi jawab panggilan mak kalau sembahyang sunat. Seterusnya contoh yang kedua, atau makan yang sedikit. Kita makan, contohnya kita malam tadi makan daging kambing kan. Pak Hashim masak daging kambing, kita pun makan daging kambing kan. Jadi makan. Dia datang sembahyang subuh, daging yang makan malam tadi lekat lagi kat celah gigi. Kita pun duduk tengah-tengah sembahyang tu congek lidah, keluar daging. Betul? Congek lidah, keluarlah daging yang lekat kat celah gigi. Kita terlupa tengah sembahyang. Kan? Duk fikir, kambing ni sayang pula buang, telan gap telan. Jadi telan ketika tengah sembahyang. Terlupa masa tu tengah sembahyang. Apa jadi? Tak batal sembahyang pasal terlupa.
Tapi di hujungnya tadi sunat sujud sahwi. Tapi kalau telan dengan sengaja, memang dia ingat dah tengah sembahyang ni. Tu konyai. Aish. Buang ke tak buang ni? Buang ke tak buang? Buang ke tak buang? Boleh fikir pula buang ke tak buang. Dia kata sayang daging kambing, dia pun telan. Dan dia ingat dia tengah sembahyang. Batal sembahyang. Macam mana cara kita nak buang kalau daging ke apa ke lekat dalam mulut kita? Kalau ada daging ke ada apa dalam mulut kita, kalau kita sembahyang di rumah selain pada masjid, di rumah ke di mana selain pada masjid, kita pusing belah kiri dan kita ludah. Boleh kita ludah. Tapi ludah tu belah kiri, jangan ludah belah depan, jangan ludah belah kanan. Tapi kalau dalam masjid, tak boleh meludah dalam masjid, hukumnya haram. Al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratu dafnuha. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berludah dalam masjid khati'ah, dosa. Dan kafarah dia untuk menghapuskan dosa tadi, dafnuha, kena tanam dia. Itu masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantainya daripada tanah. Jadi kalau nak hapuskan tadi dosa, kena tanam ludah tadi dalam tanah. Kalau masjid kita ni, surau kita ni kapet, macam mana nak buat? Kena pergi basuh, ambil. Tak boleh panggil Tuk Siap, cari Pak Gani. Mana Pak Gani ni? Tak boleh, basuh sendiri. Itu kesalahan yang kita buat. Cari dan basuh, itu wajib kita, wajipan kita. Berdosa, berludah dalam masjid. Jadi kalau dalam masjid nak buat macam mana? Nak buat, kalau dalam masjid, kalau kita ada kain macam ni duduk dalam poket kita, kan, ada sapu tangan, kita ambil dan kita pusing sikit ke kiri sikit, kita buat macam tu. Jangan ludah dalam masjid. Buang dalam kain, buang dalam tisu ke apa benda, dan masukkan dalam poket. Jangan buang dalam masjid, masuk dalam poket. Masuk dalam poket kita lah, bukan poket orang sebelah. Jadi itu cara dia. Ataupun kalau tak ada sapu tangan, ambillah hujung baju ke apa, yang penting jangan jatuh dalam masjid. Tuan-tuan, sebab itu dia hukum masjid ni besar, tuan-tuan semua. Wa annal masajida lillah. Bawa masuk najis tak boleh dalam masjid. Termasuklah kita bawa masuk anak kita yang pakai pampers, dalam tu ada najis, tak boleh bawa masuk dalam masjid, haram. Ludah tu najis ke tak? Najis? Najis ludah. Oh, kena ludah 24 jam awak. Tak boleh simpan air liur dalam mulut. Ludah tu najis ke tak? Tak najis. Air liur ni bukan najis. Dia tak najis tapi dia kotor. Kotor dengan najis benda lain. Benda kotor pun tak boleh masuk dalam masjid, buang dalam masjid, apatah lagi kalau benda itu najis. Tak boleh bawa masuk benda najis dalam masjid. Hukumnya haram. Itu kena hati-hati. Kemudian dalam mazhab kita Imam Syafi'i, masjid dan surau tu dia berbeza sikit lah. Surau tu dia ringan sikit. Sebab itu di dalam masyarakat Malaysia ni dia ada surau. Ulama-ulama dulu buat surau. Kenapa? Kerana mereka susah nak jaga hukum di masjid dan sebagainya. Pertama-tama macam contoh, tok guru dulu ada yang isap rokok, yang isap paip. Jadi mereka mengajar habis satu kitab, tak kat tepi, buka kitab lain. Sementara nak buka kitab lain tu dia isap paip dulu. Jadi kalau di surau tak boleh, di masjid tak boleh. Itu dia orang buat surau. Macam contoh Mufti Haji Muhammad Noor, pengarang kitab Tafsir Pimpinan Rahman tu, salah seorang tu, dia alim, mufti yang antara alim tu. Dia mengajar kitab tafsir. Dia mengajar di Masjid Wakaf Baru. Bila dia mengajar sekali mengajar 4 biji kitab. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Nasafi. Wallah alam saya tengok. Itulah lebih kurang banyak sekali mengajar. Jadi habis satu kitab ke dua kitab, berehat, keluar masjid dulu. Dia isap paip. Habis batang masuk dalam pula. Jadi susah sikitlah nak jaga, kan? Jadi sebab itu wujudnya di Malaysia ni istilah surau.
Kalau negara Arab dia tak ada. Baik, habis. Contoh yang ketiga, atau melebihkan rakaatnya, ataupun dia terlebih dengan terlupa. Contoh Zuhur, dia bangun sampai 5, rakaat kelima dia bangun, Allahu Akbar. Bila dia bangun sampai rakaat kelima, kalau dia bangun dengan sengaja, batal sembahyang. Ada ke orang bangun saja-saja ke rakaat kelima? Tak ada kan? Biasanya bangun terlupa. Tapi kalau dia bangun dengan sengaja, dia tahu ini rakaat kelima dan dia bangun dengan sengaja, batal sembahyang. Sebab itu tuan-tuan, kena ambil perhatian. Tuan-tuan sembahyang berjemaah, imam bangun rakaat kelima. Tuan-tuan tahu tu imam tu bangun rakaat kelima. Tuan-tuan tahu. Tu imam dia tak tahulah, pasal tu dia bangun. Kalau dia tahu, dia tak bangun. Tuan-tuan tak boleh ikut. Duduk situ. Kalau tuan-tuan ikut dengan sengaja, dalam keadaan tuan-tuan tahu itu rakaat yang lebih, batal sembahyang. Kena sembahyang semula. Sebab tu dia kata apa dah? Atau melebihkan rakaatnya. Lebih rakaat, kalau lebih dengan sengaja batal, lebih dengan tak sengaja tak batal. Maksudnya dia buat tambah rakaat tadi dengan tak sengaja. Jadi tuan-tuan semua kena ingat, khususnya kita sembahyang berjemaah, bila kita confirm tu imam ni bangun rakaat kelima, jangan bangun, duduk. Kalau tuan-tuan bangun, tuan-tuan batal, tu imam tak batal, pasal dia bangun dia terlupa. Kenapa saya batal? Saya sebab tuan-tuan bangun dalam keadaan tuan-tuan sedar ini adalah rakaat kelima. Menambahkan rakaat, hukumnya batal sembahyang. Itu. Dia tak boleh tuan-tuan semua, bid'ah. Ini bid'ah dhalalah. Bid'ah yang sesat, tambah rakaat sembahyang. Subuh tuan-tuan rasa hari ni rajin sikit lah subuh ini. Semalam makan durian banyak. Rasa semangat sikit ini. Pasal nak sembahyang subuh 6 rakaat dah ini. Tak boleh tuan-tuan. Rajin kata rajin 2 rakaat. Oi, penatlah zuhur ni. Boleh 3 rakaat 3 lah. 1 tu tambah ke asal kan jadi 5. Tak boleh juga. Memang dia tetap dah rakaat tu, tak boleh diubah. Jadi kita tambah ke kita kurang, batal sembahyang. Dengan sengaja tadi. Jadi orang yang naik ke rakaat kelima dalam keadaan dia tak sengaja, tak batal. Kalau berlaku situasi macam ni, macam mana nak buat? Cuba ingat tuan-tuan semua. Kalau boleh ambil perhatian betul-betul. Kalau tu imam bangun ke rakaat kelima, tuan-tuan yang ingat itu rakaat kelima, jangan bangun. Tuan-tuan tegur, Subhanallah. Subhanallah. Tu imam duduk tengah berdiri tadi, dia terus turun balik. Dia tak perlu berhabis. Dia tak perlu berhabis. Pasal apa nak berhabis? Rakaat kelima. Sekiranya dia yakin itu adalah rakaat kelima. Kalau dia tak yakin, dia tak wajib turun. Kita subhanallah, tapi dalam hati dia, dia confirm, dia confident ini adalah rakaat yang keempat dia. Makmum rakaat kelima, subhanallah, subhanallah, tapi dia tak yakin ini rakaat kelima. Dia yakin rakaat keempat. Dia boleh teruskan, tapi kita tak boleh teruskan. Kita kena mufaraqah. Dia sembahyang. Sebab dia mengikut keyakinan masing-masing. Cuma oleh kerana surau kita ada CCTV, bolehlah lepas tu cek CCTV. Tengok kau sembahyang berapa mam? Tengok ni 5 ni, 5 kata dia. Lepas tu. Jadi maknanya begitu keadaannya. Yalah kalau dia turun boleh lah. Kalau dia terus juga sampai 5 tak boleh lah. Tak boleh tunggu lah. Yang kita tunggu ni sampai dia subhanallah, kita tunggulah kan. Takut dia terlupa. Ternyata dia tak terlupa. Memang dia dengar subhanallah, dia pun terus juga. Mana dia memang nak 5 lah. Kan? Pada anggapan dia mungkin 4. Tapi pada anggapan kita dah 5 dah. Tak boleh lah. Kita boleh tunggu selepas kita tegur subhanallah, dia tak turun juga, dah mufaraqah. Itu wajib lah. Pasal kita tak boleh ikut orang yang salah. Orang rakaat kelima tak boleh ikut. Itu. Baik. Itu cara dia. Berbeza dengan imam bangun ke rakaat yang ketiga tanpa tahiyat awal. Itu lain situasi. Ini rakaat betul, rakaat ketiga. Cuma dia tak baca tahiyat awal. Bila dia tak baca tahiyat awal, Allahu Akbar, dia dah berdiri dah.
Maka tuan-tuan sebagai makmum tak payah tegur dah. Sebab tuan-tuan semua kalau ketegur jadi caca maba. Tuan-tuan subhanallah, dia pun turun. Naik tuan-tuan semua. Dia dah masuk rukun dah. Qiyam tu rukun. Tahiyat awal tu sunat. Dia pun tuan-tuan kata subhanallah, dia pun berlebut turun balik. Aduh, naik. Susah kita. Jadi tuan-tuan semua, kalau dia dah bangun diri, kalau dia tak baca tahiyat awal, tuan-tuan tak payah tegur. Tuan-tuan nak tegur belum dia masuk diri. Nampak dia tengah duduk bangun tu, subhanallah, kuat-kuat. Dia turun, dia tak apa. Jangan sampai dia bangun lurus, tuan-tuan tegur subhanallah, dia pun turun. Masalah kat kita pula. Susah nak selesaikan tu lah. Nantilah saya cerita lain kali cara nak selesaikan tu. Cuma kalau dia bangun tinggal tu tak apa. Habis tu macam mana Ustaz? Rugilah dia tak baca tahiyat awal. Tuan-tuan sujud sahwi nantilah. Itu tujuan baca sujud sahwi. Dia bagi salam, tuan-tuan sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi, sujud sama dengan dia. Kalau dia tak sujud sahwi, dia bagi salam, tuan-tuan sujud sahwi. Contoh yang seterusnya. Atau satu rukun daripada segala rukunnya. Ataupun dia tambah rukun. Contohnya dia rukun 2 kali dan sebagainya. Tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Kalau sengaja batal. Tak sengaja rukun 2 kali. Tak sengaja sujud 3 kali. Yang ni sunat sujud sahwi. Atau meninggalkan dia ataupun kurang. Rukun tadi kurang. Rukun tadi dia tak buat. Dia tak buat pula. Yang meninggalkan dia. Atau satu rukun daripada segala rukunnya, melebihkan rakaatnya, atau melebihkan satu rukun daripada segala rukunnya, atau meninggalkan dia, artinya rakaat. Maksudnya dia kurang rakaat, ataupun rukunnya, ataupun kurang rukun dengan lupa. Rukun tu kalau kurang dengan lupa kena tambah. Tak boleh sujud sahwi je. Cuma hujung tu sunat sujud sahwi. Misal macam ni. Payah juga semayang ni. Banyak dia punya pecah-pecahan. Baik. Misalnya, seorang ni, dia terlupa rukun pada rakaat pertama semayang isyak. Masuk rakaat kedua semayang isyak. Rakaat kedua, sebelum dia rukun, dia teringat dia tak rukun rakaat pertama. Maka apa dia nak buat? Dia kena undur rukuk balik. Kita buat simulasi sikit lah. Tentu semua bagi nampak sikit. Mai sini bang. Duduk sini. Berlakon sikit. Menghadap depan. Macam nak semayang. Duduk atas garisan. Sekarang ni nama apa dah? Danish. Danish ni semayang. Semayang isyak ni. Allahu Akbar. Kalau tak buat contoh tak nampak tuan-tuan semua. Kena buat contoh. Semayang isyak ni Allahu Akbar. Okey. Kemudian lepas pada habis Fatihah waladhdallin baca surah. Lepas baca surah sepatutnya apa benda? Rukuk kan? Dia tak rukuk. Dia turun pergi sujud. Turun sujud. Allahu Akbar. Okey, dia sujud. Apa dia tak buat ni? Rukuk dan intidah dia tak buat. Kemudian bangun sujud sekali lagi. Allah Rabbighfirli warhamni. Okey, sujud sekali lagi. Allahu Akbar. Habis sujud kedua, dia pun bangun ke rakaat yang kedua. Allahu Akbar, bangun rakaat kedua. Okey. Tengah-tengah dia duduk semayang di rakaat kedua ni, dia teringat dia tak buat sujud. Sekarang ni dia teringat ni, tengah duduk baca Fatihah rakaat kedua ni. Maka tuan-tuan semua, benda yang dia buat lepas daripada rukuk tadi, sujud 2 kali apa semua tak dikira. Sebab apa? Sebab dia belum rukuk lagi. Sebab dalam semayang ada rukun tertib. Jadi salah susunan semayang yang selepas daripada tu semua tak dikira. Jadi sekarang ni dia teringat. Okey Danish, awak teringat awak tak rukuk. Apa nak buat? Kena pergi ke rukuk tadi. Sekarang ni dia rukuk. Rukuk terus rukuk. Rukuk yang mana? Yang rakaat tadi. Yang dia sedang buat tu semua kosong, lara dia panggil. Dia pergi ke rukuk rakaat tadi. Sami Allahu liman hamidah. Mana sekarang ni dia sedang duduk rakaat pertama tadi ni.
Allahu Akbar, sujud balik. Okey? Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud lagi. Kemudian baru dia masuk ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Baru dia masuk rakaat kedua. Sekarang ni baru rakaat kedua. Itu cara dia. Kalau tertinggal rukun. Satu. Yang kedua, mari orang lain pula. Lenguh dia bangun. Mari Hafiz. Sekarang situasi yang sekarang, kita tertinggal rukun dan kita dah buat benda yang sama yang kita tinggal tu pada rakaat yang kedua. Tadi belum buat rukuk lagi. Ni sekarang ni dia dah rukuk. Dua situasi berbeza. Okey, Allahu Akbar. Baca Fatihah, baca surah habis. Situasi sama juga, terus turun sujud. Okey. Allahu Akbar. Sujud sekali lagi. Allahu Akbar. Bangkit rakaat kedua. Bangun rakaat kedua. Allahu Akbar. Dia baca Fatihah sampai waladdallin, amin, sampai surah. Habis surah, dia pun rukuk. Allahu Akbar. Okey, rukuk rakaat kedua. Dalam rukuk ini, dia teringat dia tak rukuk tadi. Yang dia lupa tak buat tadi rukuk. Sekarang ni dia sedang rukuk. Maka rukuk ini tadi menjadi rukuk yang tadi. Dia tak perlu undur lah. Rukuk ni tadi menjadi rukuk yang tadi. Jadi dia terus. Maknanya sekarang dia tinggal. Maknanya jadi rukuk. Bermakna sekarang ni dia berada di rakaat ke berapa ni? Pertama. Walaupun dia duduk di kedua, tetapi rukuk ni tadi jadi rukuk yang tadi. Jadi maknanya rukuk ni bawa ke tadi, jadi rakaat yang berapa? Yang pertama. Sekarang ni duduk rakaat pertama ni. Nak faham? Dia sami Allahu liman hamidah. Turun sujud. Bangkit. Sujud sekali lagi. Okey, bangun. Bangun tahiyat awal ke bangun rakaat kedua? Kedua. Bukan tahiyat awal, bangun terus. Sebab apa? Sebab tadi jadi rakaat yang jadi nampak macam dia semayang berapa dah sekarang ni? 2 kan? Tetapi sebenarnya dia baru semayang 1. Ini baru rakaat kedua dia. Boleh? Situasi ketiga. Masuk, panggil orang lain pula. Ni panggil isyak dah kita dah. Isyak dah. Juga last suara sendiri tak boleh lewat sikit isyak. Sekarang ni sembahyang isyak, takbir. Kemudian dia turun untuk tak rukuk juga, turun sujud terus. Okey, bangkit, Rabbil fili. Kemudian sujud. Tengah sujud ni dia teringat dia tak rukuk. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Nama apa dah? Khairul. Nak buat macam mana Khairul? Cuba nak buat macam mana? Awak tak rukuk tadi, nak macam mana? Itu tak ada posisi apa, rukuk pun tidak, sujud pun tidak, lagu tu. Sekarang ni awak teringat awak tak rukuk tadi, nak buat macam mana? Bangun ke rukuk. Bangun ke rukuk. Dan teruskan balik aturan sembahyang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sujud semula. Sujud tadi tak dikira. Macam tu. Okey? Selesai. Terima kasih Khairul. Jadi kesimpulannya dia ada 2 situasi. Situasi pertama,
kita teringat sebelum kita buat benda yang sama kita lupa tadi, pada rakaat yang seterusnya, iaitu kita undur ke tempat. Kalau kita teringat ketika sedang buat benda yang kita lupa buat tadi, ataupun selepas pada tu, maka yang kita buat pada rakaat seterusnya itu replace ke rakaat sebelum tadi. Bermakna kalau kita di rakaat kedua, kita baru jadi rakaat ke satu, balik undur belakang. Macam tadi. Itu cara dia lah. Tak boleh kalau kita terlupa rukun, kita sujud sahwi. Habis tu yang disebut sini, yang jadi situasi sini, kita buat begitulah, selesainya di hujung nanti sunat sujud sahwi. Tak sujud pun tak apa, sujud pun tak apa, sunat. Tapi tak boleh kita pakai sujud sahwi. Tak apa, aku tinggal rukuk, tak apa, hujung nanti sujud sahwi. Dia tak boleh sujud sahwi ni. Dia tak boleh cover rukun, dia hanya boleh cover sunat abad tadi. Rukun mesti kita kena bawa mari, datang balik. Macam tu. Itu situasi tu kita kena ingat. Kalau berhenti sembahyang balik, ustaz, macam mana? Hukumnya haram. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Maksudnya ulama kata amalan fardu tak boleh berhenti. Sembahyang tengah jalan tak boleh. Sembahyang fardu, tengah-tengah kita sembahyang kita berhenti, apa-apa mudarat, tak boleh. Tak boleh berhenti saja. Contoh tengah sembahyang zuhur, Allahu Akbar, orang ketuk itu, Assalamualaikum. Nak jawab patah sembahyang, kata dia. Assalamualaikum. Duit ni 10,000, kata dia. Dia berhenti sembahyang. Mana tu duit tu? Tak boleh. Haram tu. Kalau sembahyang sunat tak apa. Puasa fardu, tengah-tengah puasa qada, tengah-tengah puasa, tengah hari tu asal lapar pula. Makan laksa sedap ke ni? Susu lutut ke apa? Contoh kan? Makan. Ya, dia makan tu. Tengah ada puasa ni, dia pun buka saja-saja. Puasa qada. Hukumnya haram. Sebab ibadat wajib tuan-tuan tak boleh berhenti tengah jalan. Kena habis. Tapi kalau ibadat sunat tak apa. Mana dalilnya? Tu ayat Quran, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Maksudnya tengah buat amalan wajib tak boleh berhenti tengah jalan. Sekali masuk tak boleh berhenti. Haji wajib ke haji sunat? Umrah wajib ke umrah sunat? Tak boleh berhenti berlaku. Tuan-tuan buat umrah sunat, tuan-tuan dah ihram dah, sampai tengah jalan, malah pula aku ni saya tak larat kan, tak tawaf aku. Berhenti buka ihram. Haram. Haji dia dua-dua haram lah. Tapi ibadat lain, hak wajib saya, tak boleh berhenti tengah jalan. Hak sunat tak apa. Puasa sunat, hari ni puasa sunat. Rasa lapar lapar, memang puasa lapar. Kan? Puasa apa tak lapar. Tuan-tuan makan, tak apa, tak berdosa. Tapi puasa qada tak boleh. Ini kena bagi tahu ke orang rumah. Yang puasa qada, dia biasakan dia qada puasa ni, dia datang haid tu qada. Tengok tengah hari asal lapar, dia buka puasa. Puasa qada tu tak boleh, haram hukumnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna ma yanfa'una, rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.